PAS pujuk UMNO rujuk kembali Piagam Mufakat Nasional. Jangan sia-siakan pengorbanan bosku. Agung zahirkan ucapan terima kasih pada Najib. Panas, akhirnya Zahid bersuara setelah dipujuk PAS berkali-kali. Ketika UMNO berulang kali menyatakan pendirian mereka untuk bertanding secara solo pada PRU ke-15 nanti, PAS sebaliknya mengingatkan rakannya dalam Mufakat Nasional itu supaya merujuk kembali Piagam Perjanjian Bersama. Menyingkap kembali sejarah penubuhan Mufakat Nasional, Musyidul Ampas Hashim Jasin berkata, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sendiri yang bersetuju agar kandungan perjanjian antara kedua-dua parti itu perlu merujuk Al-Quran, Sunnah dan Hadis sekiranya berlaku sebarang perselisihan. Sekarang ini saya selalu bangkitkan, rujuklah, buka balik piagam. Apa yang kita berselisih, keputusannya mesti ikut Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau nak cari alasan hal remeh-temeh itu, kita tak rujuk perjanjian kita. Sebab itu, walaupun UMNO nak lipat perjanjian Mufakat Nasional ke dalam laci, kita PAS kekal terbuka. Bukan sahaja dengan UMNO, sesiapa sahaja sampai sekarang, katanya pada sidang media selepas merasmikan Muktamar Dewan Ulama PAS ke-61 di Guar Cempedak, Kedah. Hashim berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai keengganan UMNO bekerjasama dengan Bersatu walaupun PAS kekal berusaha dengan agenda yang dinamakan mereka sebagai penyatuan ummah. Mengulas lanjut, Hashim berkata, walaupun jalan untuk perpaduan ummah itu masih jauh, tapi PAS yakin dan nampak harapan untuk ia berjaya. Bagi PAS, saya masih ingat lagi waktu sebelum perjanjian Mufakat Nasional ditandatangani di PWTC. Kebetulan Zahid datang ke Kedah dan kebetulan juga jumpa dengan PAS. Jumpa dalam keadaan santai. Ada PAS cadang supaya perjanjian itu diakhiri dengan merujuk Al-Quran dan Sunnah jika berlaku perselisihan antara parti. Zahid bersetuju. Dia kata bagus-bagus dan ia dimasukkan dalam piagam itu, jelas Hashim. Tambahnya dalam Al-Quran ada menyatakan jika ada dua golongan mukmin bergaduh, maka hendaklah damaikan kedua-duanya. Sekarang ini UMNO dengan Bersatu berkelahi. Kedua-duanya Islam. Kita buka pintu ajak. Kita tak tutup tapi tak mahu juga. UMNO tak mahu juga. Kita tengok siapa yang tak mahu. Kumpulan mana dalam UMNO tak mahu berdamai walaupun mereka pakai baju merah, bertempik dalam dewan. Betulkah itu caranya? Maknanya bukan semua antara pimpinan UMNO tolak Bersatu dan PAS ke arah perpaduan ummah. Kami harap sebahagian UMNO dibuka pintu hati mereka dan kita balik kepada agenda perpaduan ummah. Katanya merujuk hubungan UMNO dan Bersatu. Adalah penting untuk UMNO Barisan Nasional menang besar pada pilihan raya umum ke-15 akan datang agar pengorbanan Najib Razak kepada parti itu tidak disia-siakan, kata Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan. Selain itu, dia juga dilaporkan memberitahu media pada Selasa bahawa semangat bosku bekas Perdana Menteri itu perlu diteruskan dalam perjuangan oleh parti dan Barisan Nasional. Solidariti itu antara lain ialah kita bersama dalam susah dan senang, bersama dalam ceria dan duka. Dalam isu terkini, kita berduka cita terhadap apa yang berlaku kepada bekas Presiden, bekas Perdana Menteri, Penasihat Barisan Nasional Najib Razak. Kita berduka cita kerana pada pandangan kita, beliau tidak diberi proses keadilan yang sewajarnya. Oleh itu, semangat bosku perlu diteruskan dalam perjuangan UMNO Barisan Nasional. Jangan kita sia-siakan pengorbanan beliau masuk dalam penjara. Maka sebagai kaedah untuk kita tidak mensia-siakan pengorbanan beliau adalah penting untuk kita memastikan UMNO Barisan Nasional menang besar pada PRU ke-15, katanya yang dipetik sebagai berkata oleh portal UMNO Online. Ahmad bercakap kepada pemberita selepas menghadiri sesi libat urus UMNO bahagian negeri Pahang di Kuantan. Najib yang berkhidmat sebagai Perdana Menteri ke-6 negara dari 2009 hingga 2018 telah dipenjarakan minggu lalu selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun terhadapnya berhubung kes SRC International. Ahli Parlimen pekan itu juga diperintahkan membayar denda RM210 juta. Saya mesti menyatakan di sini ucapan terima kasih pada mantan Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak di atas lulusan dan terbinanya masjid ini. Jangan sekali-kali menjadikan masjid sebagai sebuah gelanggang politik. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini. Seri Paduka bertitah demikian ketika berkenan berangkat
dan merasmikan masjid baru Bandar Tun Abdul Razak Jengka sempena memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-63 hari ini. Titahnya di-Pertuan Agong, pengurusan masjid di negara ini kena sentiasa berusaha untuk mengimarahkan dan menjadikan rumah Allah sebagai tempat berhimpun bagi umat Islam membentuk ikatan dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Selain itu, pengurusan masjid juga hendaklah lebih giat memikat golongan pemuda dan remaja untuk turut terlibat dalam mengimarahkan masjid titah Seri Paduka. Tambah Seri Paduka, peranan masjid juga boleh dikembangkan dengan pelbagai fungsi lain termasuk sebagai pusat aktiviti ekonomi, kesukanan, persatuan, pembelajaran dan kemasyarakatan. Natijahnya, masjid adalah merupakan sebuah one-stop center yang boleh memberi faedah dan manfaat kepada masyarakat setempat. Titah Al-Sultan Abdullah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menandatangani pelak perasmian Masjid Baru Bandar Tun Abdul Razak Jengka di sini hari ini. Turut berangkat pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Majlis turut dihadiri Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, Barisan Esko Negeri Pahang dan pemimpin setempat. Pada majlis terbabit, Seri Paduka juga berkenan mengisytiharkan masjid baru Bandar Tun Abdul Razak Jengka itu sebagai masjid daerah yang baru dengan nama Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Masjid yang menjadi mercu tanda baru di Bandar Tun Razak Jengka itu mula dibina pada 12 Oktober 2015 dan siap sepenuhnya pada Januari 2018. Seri Paduka turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Datuk Seri Najib Tun Razak yang meluluskan peruntukan sejumlah 9.5 juta ringgit untuk pembinaan masjid tersebut ketika beliau menjadi Perdana Menteri ketika itu. Hubungan dua parti Melayu terbesar melalui kerangka muafakat nasional yang sememangnya retak tidak lagi dapat diselamatkan apabila UMNO menegaskan ia akan bergerak solo pada pilihan raya umum ke-15 tanpa bekerjasama dengan PAS. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, keputusan itu diambil ekoran tidak tanduk dan sikap PAS sendiri. Tak perlu sedu-sedan apabila PAS sendiri sentiasa main selamat dan mandi dalam beberapa kolam. Inilah realiti politik yang perlu kita hadapi, katanya dalam hantaran Facebook miliknya. Isu kerjasama PAS dan UMNO dalam muafakat nasional sedang hangat dibincangkan pada Muktamar Tahunan PAS 2022 yang berlangsung di Kedah ketika ini. Pemimpin-pemimpin PAS termasuk Mursyidu UMNO Datuk Hashim Jassin dan Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man cuba memujuk UMNO untuk bekerjasama dalam PRU15 bagi menghalang Pakatan Harapan daripada berkuasa kembali. Tuan Ibrahim Tuan Man turut menyatakan bahawa PAS tidak pernah mengisytiharkan pembubaran muafakat nasional. Bagaimanapun usaha itu sukar direalisasikan kerana UMNO menolak sebarang kerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang merupakan sekutu PAS dalam Perikatan Nasional. Ahmad Zahid menambah, kunci kejayaan dan kestabilan politik muafakat nasional adalah kepercayaan dan kepercayaan itu dirobekkan oleh PAS apabila ia memilih untuk menganggotai Perikatan Nasional di bawah Bersatu sekaligus menenggelamkan momentum kerjasama yang dibina bersama UMNO melalui muafakat nasional. Bagaimanakah kestabilan, keyakinan dan kerjasama yang kukuh dapat terjalin sekiranya perkara paling asas iaitu prinsip dan kepercayaan diabaikan? Lebih-lebih lagi dengan parti yang sememangnya jelas ingin menghancurkan UMNO dari luar dan dari dalam. Jelasnya, beliau berpandangan kerjasama yang PAS sampaikan hanya satu bentuk kerjasama politik dangkal yang tidak mengambil kira keperluan rakyat sebagaimana semangat muafakat nasional yang sebenar. Hanya dengan kembali kepada kerjasama asal, barulah keikhlasan PAS dapat dilihat, katanya. Ahmad Zahid mengingatkan kembali bahawa muafakat nasional lahir daripada keperluan mendesak dua parti terbesar di Malaysia ekoran kehilangan keyakinan rakyat terhadap kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Menurut beliau, muafakat nasional ditawarkan sebagai satu bentuk disolusi yang berani dan tegas daripada seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang atau kelas sosial supaya Malaysia dapat dipimpin semula dengan lebih terarah dan bertanggungjawab. Ahmad Zahid berkata, kerjasama UMNO dengan PAS seharusnya menjadi entiti terbaik bagi memimpin jalan ke hadapan. Mengapa? Kerana dalam PRU14 yang lalu, jumlah undi kepada Barisan Nasional yang dipimpin UMNO dan PAS boleh mencecah hampir 50% undi yang mengatasi undi Pakatan Harapan. Rakyat pula tidak yakin dengan janji melangit yang ditawarkan Pakatan Harapan dan barisan kepimpinannya, katanya.
Beliau menjelaskan semangat Muafakat Nasional tidak sekadar dimanifestasikan sebagai kerjasama politik, tetapi terjemahan besarnya adalah dalam satu bentuk wadah nasional yang lebih subur dan murni yang dipasakkan kepada sejarah dan watak Malaysia, rukun negara dan keluhuran perlembagaan persekutuan. Seperti mana idealisme yang terbentuk melalui etos The American Dream yang dimiliki dan dicerapkan dalam kehidupan harian rakyat di Amerika, bukan sekadar retorik politik, katanya. Ahmad Zahid berkata, Muafakat Nasional memerlukan kestabilan dan kekuatan politik dan citra tersebut diterjemahkan oleh rakyat melalui siri-siri kemenangan dalam pilihan raya kecil selepas PRU14 yang memperlihatkan sinergi yang jelas antara kedua-dua parti dan menghantar mesej yang jelas kepada kerajaan ketika itu untuk memperbetulkan haluan dan mendengar nadi rakyat. Ini semua telah dijadikan sandaran asas dengan termeterainya Piagam Muafakat Nasional, jelasnya.